Hai murid-murid, selamat datang ke channel cikgu. Hari ini kita akan buat mahir diri 1.2. Mari kita tengok soalan pertama. Dengan menggunakan nombor berikut, tulis 5 pengiraan yang memberikan hasil negatif 14. Jadi cikgu akan tulis satu persatu. Yang pertama, negatif 12 tambah negatif 2 sama dengan negatif 12 tolak 2 sama dengan negatif 14. Okey. Kedua, negatif 2 darab dengan 6 kurungan tolak dengan 2 sama dengan negatif 12 tolak dengan 2 sama dengan negatif 14. Ketiga, negatif 2 darab dengan 8, ini dalam kurungan, tambah 2 sama dengan negatif 16 tambah 2 sama dengan negatif 14. Yang keempat, 15 bagi kurungan negatif 3 tolak 11 tambah 2 sama dengan negatif 5 tolak 11 tambah 2 sama dengan negatif 16 tambah 2 sama dengan negatif 14. Kelima, iaitu last sekali, 5 darab dengan negatif 2 tolak 6 tambah 2 sama dengan negatif 10 tolak 6 tambah 2 sama dengan negatif 16 tambah 2 sama dengan negatif 14. Soalan 2. Bagi setiap yang berikut, isikan tanda operasi tambah, tolak, darab atau bahagi yang sesuai pada petak kosong. Sini murid-murid boleh gunakan kaedah cuba jaya. Cikgu akan tuliskan jawapan yang sudah cikgu dapat sebelum ini. Yang A, negatif 8 darab dengan negatif 6 dapat 48. Negatif 3 darab dengan kurungan negatif 6 tolak 10. Jadi akan menjadi negatif 3 darab dengan negatif 16. Jadi dapat 48 juga. Okey. Soalan B. 5 tambah negatif 9 bahagi 3. Dan ini akan mendapat 5 tambah negatif 3 sama dengan 5 tolak 3 sama dengan 2. Negatif 5 tolak negatif 7. Jadi negatif 5 tolak menjadi tambah. Tambah 7 menjadi 2. Soalan 3. Lengkapkan pola nombor yang berikut. A, negatif 9, negatif 7. Jadi kita tambah 2. Untuk setiap nilai ini akan menjadi negatif 5. Tambah 2 negatif 3. Dan ini akan menjadi negatif 1. Ini tambah 2. Ini tambah lagi 2. Jadi 3. Okey. B, negatif 2. Lepas tu 4. Lepas tu nombor 1 lagi. Kita buat darab dengan negatif 2. Jadi 4. Ini darab lagi menjadi darab dengan negatif 2 lagi menjadi negatif 8. Darab lagi menjadi 16. Ini darab lagi negatif 32. Jadi sini darab lagi negatif 2 menjadi 64. Sini lagi darab negatif 2 menjadi negatif 128. Soalan 4. Suhu di sebuah bandar pada suatu ketika ialah 12 darjah Celsius. Suhunya menurun sehingga negatif 6 darjah Celsius.
Suhu kemudian meningkat sebanyak 3 darjah Celsius dan akhirnya menurun sebanyak 8 darjah Celsius. Tentukan perubahan suhu di bandar itu. Jadi kita mulakan dulu lukis satu garis. Suhu yang mula adalah 12 darjah Celsius. Lepas tu suhunya menurun sehingga ke negatif 6 darjah Celsius. Jadi jarak di sini adalah perubahannya adalah negatif 18. Lepas tu diberitahu kemudian suhu meningkat 3 lagi. Jadi negatif 6 tambah 3 lagi menjadi negatif 3 darjah Celsius. Dan akhirnya menurun sebanyak 8 darjah Celsius. Sini turun negatif 3, turun lagi negatif 8 menjadi negatif 11 darjah Celsius. Jadi kita nak cari jarak di antara 12 sampai negatif 11, dia punya perubahan suhu berapa. Jadi kita dapat tahu dari 12 sampai negatif 6 perubahannya adalah negatif 18, dan dari negatif 6 sampai negatif 11 perubahannya negatif 5. Jadi perubahan suhunya adalah negatif 18 tolak 5, iaitu negatif 23 darjah Celsius. Soalan B. Suhu akhir di bandar itu. Suhu akhir adalah negatif 11. Soalan 5. Seorang penyelam berada 50 meter di bawah aras laut. Penyelam itu berenang naik 2 meter setiap 5 saat. Terangkan sama ada penyelam itu dapat mencapai aras laut selepas 2 minit atau tidak. Okey, diberi penyelam ini adalah, ini ada aras laut lah. Ini 50 meter. Ini negatif 50 lah sebab di bawah aras laut. Lepas tu dia berenang naik dengan 2 meter setiap 5 saat. Tapi selepas 2 minit, maksud 2 minit, kalau di convert kepada saat menjadi 2 kali 60 saat sama dengan 120 saat. Dan dia naik dengan 2 meter dalam 5 saat. Jadi jarak yang dilalui dia adalah 120 bagi dengan 5 darab dengan 2, iaitu 24 darab dengan 2 meter, iaitu 48 meter. Jadi dia dah naik sampai 48 meter. Jadi sekarang aras yang dicapai oleh penyelam itu adalah negatif 50 tambah 48 meter, iaitu berada di negatif 2 meter. Jadi dia belum mencapai aras laut selepas 2 minit ini. Soalan 6. Akaun semasa Encik Hafid ada wang bagi RM1238. Dia telah menandatangani 2 keping cek yang masing-masing bernilai RM890 dan RM1730. Tentukan sama ada cek bernilai RM890 atau cek bernilai
ROM 1730 menjadi cek tendang apabila dikreditkan. Jadi A, cek yang bernilai ROM 1730 akan ditendang. Mengapa? Sebab nilai ini lebih besar daripada wang baki. B, berapakah ringgit yang perlu ditampung oleh Encik Hafiz ke dalam akaun supaya dua keping cek yang ditandatangani tidak menjadi cek tendang apabila cek itu dikreditkan. Jadi B, kita tambahkan cek nilai-nilai cek itu dulu, iaitu 890 tambah 1730, dan kita tolakkan wang baki, iaitu tolak 1238. Ini akan sama dengan 2620 tolak dengan 1238. Jadi menjadi 1382. Ini ROM 1382 yang perlu dikreditkan dalam akaun dia. Ini jawapan dia.